Sebab itu antara isteri Nabi yang rela berkorban sampai harta benda, sampai nyawanya, siapa? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sanggup menafkahkan semua hartanya kepada Nabi untuk diguna pakai di jalan Allah. Kerana apa? Cinta Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Khadijah bagi sumbangan semua hartanya. Sampai sebelum Khadijah nak mengembuskan nafas yang terakhir pun, Khadijah ketika dipangku oleh Rasulullah SAW masih lagi susah hati. Siapa nak tolong Nabi? Sebab Khadijah kan kaya, businesswoman yang kaya raya. Tapi dermawan, bukan sekadar jeritawan, bukan sekadar usahawan, bukan sekadar bangsawan, tapi Khadijah subhanallah dermawan. Khadijah kata, ya Rasulullah, rasanya ini pertemuan kita yang terakhir. Sepasang kekasih yang bersama di dunia, Nabi sambung lagi, semoga dapat bersama di dalam syurga. Saya rasa umur saya dah tak lama. Rasanya selepas ini saya akan pergi meninggalkan engkau untuk selama-lamanya, ya Rasulullah. Tapi Khadijah susah hati, bukan susah hati nak mengembuskan nafas yang terakhir. Khadijah kata, harta saya dah tak ada. Saya dah tak tahu macam mana di hujung nyawa saya ini untuk saya berkorban harta, sebab harta saya dah habis. Saya berikan kepada engkau, ya Rasulullah. Seandainya tulang belulangku ini boleh engkau gunakan sebagai tombak di dalam medan peperangan, ambillah tulang belulangku ini, ya Rasulullah. Hebat kata hebat Khadijah, sampai macam itu sekali. Berkorban harta benda sampai jiwa raga pun rela berkorban. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang kaya raya, tapi Sayyidina Abu Bakar ni dia nafkahkan, dia bagi harta dia. Cuba tuan-tuan dan perempuan teka, dia bagi harta dia banyak mana untuk jalan Allah? Dia bagi 10% ke, 20% ke, 50% ke, ataupun dia bagi berapa? Seluruh harta kekayaan yang dia ada, dia bagi kepada Rasulullah SAW untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, engkau bagi semua harta kekayaan engkau kepadaku untuk digunakan di jalan Allah. Sekarang apa yang tinggal kepadamu, wahai Abu Bakar? Untuk anak isterimu, apa yang kamu tinggal? Apa jawapan diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Saya tinggalkan kepada ahli keluarga saya hanya Allah dan Rasul. Hebat ke tak hebat? Subhanallah, sangat hebat. Justru saya nak gunakan soalan ini dengan 5 kelebihan yang Allah berikan kepada insan-insan yang pemurah. Tuan-tuan dan puan sangat pemurah. Ustazah nampak tadi bila lalu semua memberikan sumbangan. Alhamdulillah, ada 5 keistimewaan yang Allah anugerahkan. Yang pertama sekali, dengan sedekah, dengan sumbangan yang kita berikan ini tadi, dapat memadam kemurkaan Allah. Kita tak nak dimurkai oleh Allah. Nabi sebut sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi boleh memadamkan kemurkaan Allah. Hebat tak? Kita sedekah memadamkan kemurkaan Allah, maknanya kita dapat keredaan daripada Allah. Lebih-lebih lagi kalau sedekah yang kita berikan itu dalam bentuk wakaf. Maksud wakaf ni tuan-tuan dan puan-puan ialah selagi mana tuan-tuan dan puan-puan bagi sedekah tadi untuk tujuan masjid, nak buat lift dan sebagainya, selagi mana lift tu ada, selagi mana masjid tu tertegak dengan sumbangan kita, kita dapat pahala atau tak dapat pahala? Pahala masih mengalir masuk ke dalam kubur kita, sebab sedaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, kata Nabi SAW, dengan sedekah yang kita hulurkan dapat menghapuskan segala dosa dan juga kesalahan kita. Sesuai dengan hadis Nabi, sedekah dapat menghapuskan kesalahan dan dosa kamu seperti mana air dapat memadamkan api. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang bersedekah ini akan mendapat naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kata Nabi, sedekah ini adalah obat penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Kata Nabi, ubatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Yang kelima, so special, orang yang dermawan, orang yang suka bagi sumbangan, orang yang suka tolong orang. Yang kelima, kata Nabi, malaikat akan doa tiap-tiap hari. Rupa-rupanya Nabi sebut dalam satu hadis,
tiap-tiap pagi 2 malaikat datang jumpa kita, cuma kita tak tahu. Pagi tadi ada kita tahu tak malaikat datang rumah kita? Kita tahu, tapi Nabi sebut dalam hadis. Pagi-pagi 2 malaikat datang jumpa dengan kamu. So pagi esok jangan buka pintu, wahai malaikat, silakan masuk, I'm ready. Jangan macam tu, ya. Malaikat masuk bukan kena buka pintu, nanti yang lain pula masuk. Al-Perumpak wal penyamun. Dekat Singapura boleh ke buka pintu ikut suka hati 3 pagi ke pagi-pagi? Boleh ke? Oh, tak boleh Ustazah. Saya sekarang. Haji 12 tadi Ustazah. Oh, okey. Jadi pagi-pagi saya jangan buka pintu punya. Sebab bila Ustazah kata pagi-pagi 2 malaikat datang, Nabi kata pagi-pagi 2 malaikat datang bertemu dengan kamu. Malaikat yang pertama, malaikat yang kedua. Bila tengok kita, malaikat berdayung antara satu sama lain. Kata malaikat yang pertama mendapat perintah daripada Allah, malaikat akan doa ni. Malaikat doa untuk siapa? Untuk orang yang pengurang. Malaikat doa, ya Allah, berilah ganti kepada orang ini sebab dia telah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Doa malaikat mustajab ke tak? Mustajab. Kemudian kata malaikat yang kedua, ya Allah, berilah kemusnahan kepada orang ini sebab dia menahan. Apa maksud menahan? Dia bakhil, dia kedekut, dia tak nak menyumbangkan harta yang bukan milik dia, milik Allah, tapi dia kedekut, dia tahan harta. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berilah kemusnahan. Kita nak mana? Berilah ganti ke yang lebih baik ke berilah kemusnahan? Kita nak berilah ganti yang lebih baik. Justru jadilah insan yang pemurah. Bila kita bicara tentang pengorbanan, berkorbanlah apa sahaja asalkan dengan hati yang ikhlas untuk mendapat keredaan daripada Allah. Dan suami isteri belum lagi terlambat untuk melakukan pengorbanan. Hargai suami sementara suami masih hidup. Hargai isteri sementara isteri masih hidup. Hargai mak dan ayah kita. Hargai hati dan perasaan anak-anak kita sementara semua ini masih ada di sisi kita. Jangan sampai bila salah seorang dalam family kita dah menghembuskan nafas yang terakhir, baru kita nak hargai, baru kita nak tunjukkan kasih sayang, segala-galanya telah terlambat. Saya terharu dengan pengorbanan seorang isteri sampai suami dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia masih lagi nak melakukan pengorbanan. Suami ditimpa kemalangan jalan raya di sebuah hospital. Bila suami disahkan meninggal dunia, sebelum mayat suami nak dibawa pulang ke rumah oleh waris, biasanya setengah-setengah hospital dia akan mandi jenazah siap-siap. Kat sini macam tu, dia akan mandi jenazah siap-siap, barulah jenazah tu akan dibawa balik ke rumah. Jadi isteri ni dia minta izin dengan pengurus dekat hospital tu supaya dia sendiri yang nak mandikan jenazah suami. Bila isteri minta nak mandikan jenazah suami, pihak hospital tak bagi sebab kami dah ada petugas dan ustaz pun ada seorang, kami dah tunggu kedatangan ustaz ni. Ustaz pun akan datang bersama dengan kami, biar kami yang urus, puan tak payah uruskan. Isteri ni menangis. Kenapa isteri ni menangis? Tolong benarkan saya mandikan jenazah suami saya, sebab saya dah janji dengan suami saya, kalau suami saya meninggal dunia, saya yang akan mandikan jenazah suami saya. Dan suami saya juga berjanji dengan saya yang kalau saya yang meninggal dunia terlebih awal, suami saya yang akan mandikan jenazah saya. Kami dah janji. Rio suasana hospital. Bila Rio suasana hospital, ustaz datang. Bila ustaz datang nak uruskan jenazah ni, ustaz tanya apa yang berlaku, mereka cerita apa yang berlaku. Ustaz tu kata boleh isteri nak mandikan jenazah suami, asalkan ada adik-beradik yang lain bersama dan kita pun ada bersama. Jadi masuk dekat tempat mandi jenazah. Apabila seorang isteri yang sangat mencintai dan menghargai suaminya memandikan jenazah suami, isteri ambil air, isteri basuh muka suami. Bila isteri ambil air dengan penuh kasih sayang, isteri basuh muka suami, isteri berkata, sambil dia sapukan air kat muka suami, dia berkata, ya Allah, inilah wajah yang pernah aku sayang, ya Allah. Dan sekarang wajah ini kembali kepadamu, ya Allah, kerana engkau lebih sayang suamiku, ya Allah. Tabahnya hati seorang isterinya. Lepas tu isteri dia ambil air, dia basuh dengan lemah lembut tangan suami dia. Ya Allah, ini tangan suamiku, ya Allah. Tangan inilah yang telah keluar mencari rezeki yang halal untuk menyuapkan kepadaku dan kepada anak-anakku, ya Allah. Berilah pahala kepada tangan suamiku ini, ya Allah, dan terimalah suamiku ini, ya Allah. Ampunkan dosa suamiku. Kemudian isteri ambil pula air, dia sapukan sekujur tubuh suami dia sampai ke hujung kaki. Bila isteri basuh, ratakan air ke sekujur tubuh suami dia, isteri berkata, ya Allah, tubuh suamiku inilah yang telah memelukku dan memeluk anak-anakku, ya Allah. Engkau terima
tubuh suamiku ini ya Allah, Engkau ampunkan dosa suamiku ya Allah. Kerana sekarang tubuh ini dah tak boleh nak peluk aku dan tak boleh nak peluk anak-anakku. Bila sampai ke hujung kaki, isteri siram kaki suami dia, isteri berdoa, ya Allah, ini kaki suamiku yang paling aku sayang ya Allah. Kaki inilah yang telah bersusah payah, yang keluar berjalan, yang sanggup berdiri lama semata-mata untuk mencari rezeki dan untuk mendapat keredaan daripada-Mu. Terimalah suamiku ya Allah, ampunkanlah dosa suamiku ya Allah, tempatkanlah suamiku di dalam syurga-Mu ya Allah. Semoga kami dapat bersatu di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Hebat pengorbanan isteri ini sampailah ke detik-detik yang terakhir sebelum suaminya nak disemadikan di dalam liang lahat, masih lagi mencurahkan kasih sayang, masih lagi menunjukkan pengorbanan seorang isteri. Justru pesanan daripada Ustazah hari ini, kita bertemu di Singapura. Lakukan pengorbanan tanpa jemu kerana pahalanya tidak terkira. Jadi Ustazah rasa ada sekadar ini saja dulu perkongsian ilmu daripada Ustazah. Hapuskanlah air matamu, ya. Semoga titisan air mata yang menitis adalah titisan air mata kasih sayang. Sayang pada Allah, sayang pada Rasulullah SAW, sayang pada pasangan kita. Biarpun kita ada kelemahan, kita saling tutup kelemahan dengan keistimewaan yang kita ada. Sayang mak ayah kita, sayang anak-anak, sayang sesama umat Islam. Kerana kata Nabi SAW, ciri orang yang menghuni syurga Allah adalah orang yang jiwanya penuh dengan kasih sayang. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak sebab Ustazah hari ini terlupa pula nak bagi doa. Namun ada 2 CD Ustazah yang penuh dengan doa, dan 2 CD ni alhamdulillah ramai yang dengar, ramai yang menangis sebab mereka kata penuh dengan keinsafan, penuh dengan kesedaran. Kalau boleh beli 2 CD ini, dan alhamdulillah kita dah sumbang ke tabung Gaza setiap RM1 Malaysia. CD yang pertama ialah bukti cinta. Bukti cinta. Apa bukti kita cinta Allah? Kita cinta Rasulullah. Ada kelebihan berselawat ke atas Nabi. Kalau kita lemah semangat, ada 10 rahsia dan kekuatan bila kita diuji. Ada satu doa yang sangat ajaib yang kami baca dan benar-benar di depan mata kami berlaku keajaiban disebabkan kehebatan doa. Apakah keajaiban yang Ustazah maksudkan? Apa doa yang bagus untuk kita amalkan yang telah memberi keistimewaan pada kehidupan Ustazah dan Ustaz? Cerita dan rahsianya ada dalam CD Bukti Cinta dan CD yang masih baru lagi di pasaran. Dan alhamdulillah Din ya, 2 album ini Ustazah terbit sendiri. Alhamdulillah Terbit album sendiri dah dapat. Dah nyanyi Ustazah? Bukan, insyaAllah. Alhamdulillah. Din ada album? Ada. Ada? Album gambar Ustazah. Oh. Banyak gambar saya. InsyaAllah lah. Buatlah Rahim, Din Rahim bagi dia menang ya. Terima kasih. InsyaAllah ya. Dan CD yang kedua ialah Cinta Direstui dan Kasih Ibu. Dalam ni ada 14 bab. So tak rugilah kalau beli ya. Ada kata-kata tentang cinta direstui. Ada cerita Ustazah tentang seorang ibu yang sangat touching, yang sangat menyentuh hati. Bagaimana kita perlu buat untuk menghargai ibu bapa kita. Ada tips untuk menjadi anak soleh, anak soleha. Ada cerita tentang kehebatan Al-Quran. Ada cerita tentang Sayyidina Umar. Kenapa dia menangis sehingga dia memeluk Islam, dan ada kelebihan zikrullah. Dan penampilan istimewa mestilah, kalau albumnya isteri, penampilannya suami ya. Penampilan istimewa Ustazah tampilkan Ustaz Wana Kasha yang membaca doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yusuf, doa Nabi Sulaiman, dan juga doa Nabi Isa alaihi salam. Dan ada buku buat ibu-ibu yang mengandung, bagaimana nak jaga kandungan kita, nak dapat anak yang soleh-soleha. Ada tips daripada buku amalan ibu mengandung. Dan nak hebatkan hubungan suami isteri, ini buku Ustazah yang awal sekali. Cakap apa? Bukan cakap ayat, tapi cakap kalimah ya? Lebih kepada tips untuk keharmonian rumah tangga ya? Dan alhamdulillah kakak sahabat Ustazah Kak Salimah daripada Masjid Mujahidin katanya 5 tahun tak jumpa Ustazah ya? Tapi setiap tahun Ustazah datang dekat Singapura. Dulu Ustazah besar, sekarang Ustazah kecil. Ustazah dah turun 20 kilogram. Sebelum ni 16 kilo, sekarang dah 20 kilogram ya. Ustazah jaga makan, Ustazah berdoa, Ustazah niat ikhlas, minta Allah turun berat badan supaya mudah ibadat. Tak
Ustazah buat produk sendiri, iaitu kopi senyum. Orang Singapura ada minum kopi senyum? Alhamdulillah ya, stokis kopi senyum pergi Malaysia jumpa Ustazah untuk dapatkan kopi senyum. Nombor telefon beliau ada dekat Facebook Ustazah. Dan kopi senyum adalah kopi sunnah, sebab Ustazah masukkan madu, masukkan kurma, Ustazah letak gula, Ustazah letakkan stevia. Bagus untuk kesihatan seisi keluarga. InsyaAllah tak sakit pinggang, tak sakit lutut ya, dapat bantu mata terang. Dan kalau orang yang nak diet, minum kopi senyum dan jagalah makanan ya. Ada juga mak ayah yang mengadu anak lasak sangat kan Ustazah, lompat sana lompat sini ya. Kadang-kadang ada yang kata bukan anak yang lasak Ustazah, bapa anak pun lasak, mak anak pun lasak juga ya. Macam mana tak nak hyperaktif sangat ni, tak nak lasak-lasak sangat. Macam mana nak anak kuat ingatan, terang hati. Macam mana umur kita meningkat, kita tak nak nyanyuk, kita tak nak lupa. Macam mana nak anak berjaya dalam peperiksaan. So semua ni kami rumuskan dalam satu produk, iaitu Cerdik IQ ya. Cerdik IQ Dr. Parker buat. Ustazah dengan Ustaz dah baca banyak doa, tolong jangan langkah. Kami dah bagi kepada anak-anak yang hyperaktif, alhamdulillah ada perubahan. Kita dah bagi kepada anak-anak yang menduduki peperiksaan, alhamdulillah ada tembusan peperiksaan yang sangat bagus. Jangan anak-anak saja makan, seisi keluarga. Bila kuat ingatan, tak ngayong, tak lupa dan terang hati. Dan tak dapat channel, dengarlah suara Ustazah kat mana? TV9 Semanis Kurma. Dapat ke tak? Sebab Ustazah memang dah 6 tahun jadi pengacara Semanis Kurma. Di Nurani dah berapa lama DJ Warna? Oh, tak saya 5. Tak, samsat lah. 5 langsung 5 langsung. Alhamdulillah, tanya semoga dapat teruskan. Alhamdulillah. Dan Ustazah dah 6 tahun pengacara Semanis Kurma, dan semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan dapat dimanfaatkan. Dan hari-hari Ustazah dengan Ustaz sendiri yang aktif Facebook, kami lah yang selalu bagi doa dan sebagainya. So ambil lagi Mutiara Ilmu dekat Semanis Kurma, Mutiara Ilmu dekat Facebook Sentiral Banyak Mahmud, dan Mutiara Ilmu dekat mana-mana masjid yang menganjurkan program yang sebegini. Berilah galakan dan jangan lupa jadilah insan yang pemurah yang akan mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hanya sekali saja dulu. Nak pantun lagi boleh? Simple je, daun selasih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pun nak pantun. Sekejap, tengok sikit. Pantun Melayu ke Hindustan ke? Oh, Melayu. Oh, Melayu, okey. Hari-hari makan nasi. Itu dia salah. Sedap nasi. Baik, Ustazah ni oleh kerana ada satu soalan sebenarnya. Boleh tak? Boleh ya. Daripada jemaah, salah-salah daripada jemaah kita. Soalan ini juga ada kena-mengena dengan tadi Ustazah promote dia show, saya pun nak promote show saya. Dan walaupun terima kasih bagi anda yang mendengar rancangan saya, rancangan pedas bersama Arzak pada setiap malam Isnin sampailah hari Jumaat 10 malam hingga 2 pagi. Kita mengetengahkan tentang isu-isu realiti kehidupan. Dan yang paling pedas Ustazah, subhanallah, ada 2 cerita baru Ustazah. Ini saya nak cerita ni awalnya. Ini pengorbanan yang salah sebenarnya. Yang salah seorang daripada pendengar masyarakat Singapura kita berkongsi sama tentang satu isu skandal. Okey, tapi skandal ni macam luar biasa sedikit. Sebab apa? Dia 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Mereka ni memang teman sekerja. Dan lama-kelamaan mereka menjadi teman. Dan lama-kelamaan mereka lahirlah satu sepasang ya. Okey, dan mereka telah pun berkahwin sepasang. Tapi 4 ni teman sekerja. Dan mereka sering keluar makan bersama dan macam adik-beradik sangat-sangat. Dan pada satu ketika, ini diceritakan oleh salah seorang pendengar di dalam rancangan pedas. Anda harus dengar rancangan ini, bagus sangat.